الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman dan Islam, berikan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita solat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan majlis ilmu yang diberkati Allah. Alhamdulillah, setelah 4-5 bulan PKP, sekarang ni PKPP lah, pemulihan akibat musibah coronavirus, kita susah nak solat berjamaah, nak datang kuliah maghrib apatah lagi. Alhamdulillah, setelah dibenarkan untuk dekat 2 bulan dah ni, boleh solat jemaah, solat Jumaat sebagainya. Gunakanlah peluang sebaik mungkin. Ni pun tengok tadi sampai keluar dah, ambillah kek penuh dah tu, sebab dah jarak kan. Ini kalau jarak pun tak penuh juga. Nak cakap apa lagi? Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kerana waktu Allah berikan nikmat boleh semayang berjemaah, ramai tidak gunakan sebaik mungkin. Waktu Allah tarik nikmat, barulah berebut nak buat. Tiba Allah beri balik, itu pun tengok yang mana sungguh-sungguh saja yang buat. Yang tak berapa nak sungguh ni, dia duduk relax sajalah. Sebab itulah dalam dunia ni tempat kita untuk penat beribadah. Walaupun penat, sibuk, letih tak apa. Kerana ganjarannya syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu huffati bil makarah. Syurga ni benda yang dikelilingi oleh apa yang dibenci nafsu. Nak solat jemaah, nak hadir kuliah ni, nak datang ke masjid, nak amalkan, nak sentiasa melazimi amal soleh, baca Quran, zikirnya, i'tikaf sebagainya, jadi jemu, penat. Itu memang nafsu tak berapa suka. Tapi Nabi sebut wan nar huffati bisyahawat. Neraka ni dipenuhi oleh apa yang disukai nafsu. Nafsu ni suka apa? Maka yang itulah yang pekat berebut. Sebab tu orang boleh bangun pukul 3 pagi tengok bola, tapi tak boleh bangun 3 pagi nak qiyamul lail. Orang boleh berebut jalan kaki nak pergi shopping, pasar malam dan sebagainya. Tapi nak ibadah ni jadi penat, letih, sakit lutut. Dia pusing shopping mall 7 kali tawaf tak apa. Tak sakit sebab jadi seronok. Jadi benda yang tak seronok dalam dunia ni lah syurga di akhirat esok. Jadi jangan rasa jemu lah. Istiqamah. Istiqamah ni kata Arab, al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik pada 1000 karamah. Contohnya kita melazimi contoh solat berjamaah. Walaupun mungkin lama lah, berpuluh tahun lah, tak apa.
Sebelum ni ada seorang pakcik ni haji ni umur 80 lebih. Ya. Dia kata, Ustaz, saya hamilah 83, 85 yang tu dia sebut. Sini ada ke 80? Ya. Ada, alhamdulillah. Maksudnya, boleh istiqamah bertahap tu hebat. Ya. Ada seorang nenek ni, makcik ni saya jumpa. Umur 90 lebih. Bongkok dah. Orang panggil nenek bongkok. Tapi bila tanya dia macam mana dia segi ibadah dia kata nenek tak tinggal puasa Isnin Khamis. Sejak daripada balik lagi. Sampai umur 90 lebih. Daripada umur 15 tahun tu sampai umur 90 tu tak berhenti lagi. Puasa sunat. Ya. Kita kadang fail. Terlepas. Ya. Dia alhamdulillah istiqamah. Jadi teruskan. Ya. Jangan rasa tak kira lah dia dalam keadaan musibah ke tak musibah. Sepatutnya bila musim musibah ni orang lagi penuh. Ya. Tapi tak berapa penuh juga. Tu nak buat macam mana kita tak tahu. Ya. Patutnya makin banyak orang solat, doa pada Allah, penuhkan masjid surau. Segala pusat judi apa kelab malam tutup lah. Waktu sebelum ni kena virus hebat, orang mati setiap hari. Tutup, hari ni pun patut lebih lagi tutup. Ya. Jangan dibiarkan buka. Ya. Lagi banyak musibah Allah bagi pada kita. Ya. Jadi insya-Allah kita tengok dalam surah Yusuf ayat 108. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan maha suci Allah dari segala i'tiqad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi disebutkan dalam ayat Quran, disebutkan dalam surah Yusuf ini, bagaimana disebutkan jalan Islam itu adalah antaranya menegakkan agama, menegakkan negara Islam. Menegakkan Islam, menegakkan agama itu. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku yang aku berdakwah kamu kepada Allah. Apa jalan Nabi ini, jalan Rasul, jalan Allah ni apa? Menegakkan negara Islam yang terlaksananya hukum Allah dan pelaksanaannya secara menyeluruh. Kita tak boleh sebut kita menegakkan Islam dalam keadaan hukum Allah ni tidak terlaksana. Tengok hari ni orang judi, zina sebagainya, minum arak bebas lagi. Jadi tidak disebut hukum Islam lagi. Ya. Tidak diwajibkan lagi laksana hudud qisas. Solat itu pun tidak dikuat-kuasakan betul-betul lagi. Ya. Di Brunei, banyak kali kita sebut, tak pergi solat Jumaat, $800. Masuk penjara dulu. Ya. Nak ikat jamin, $800. Kita kalau masjid surau buat macam tu, masuk penjara, buat satu penjara pula, $800. Tak payah pakai duit Jumaat dah. Padahal duit penjara tu je. $10,000 dah. Tak ada duit tabung PKP pun tak apa, duit penjara ada. Contoh. Ya. Barulah orang laksana solat tu dengan baik. Tidak menutup aurat, kena denda. Di Aceh, di Kelantan, denda. Berapa kompon saya tak rasa. Mungkin RM50 ke RM100 ke. Kan? Kena denda. Ni hari ni tak pakai face mask ni. RM1,000 kena. Ya. Jadi apatah lagi hukum Allah ni. Hukum dunia ni kita boleh kuat kuasa betul-betul.
Salah parking, kena towing. Berapa bayar? 100.5. Kan? Ini orang tak solat, tak puasa, tak bayar zakat, tak ada apa. Biar gitu saja. Kan? Judi lagi apa lah, minum arak, bawa kereta mabuk, langgar. Habis. Itu hukum Islam ni cantik lah. Kan? Oleh itu menegakkan negara Islam itu adalah wajib dan menjadi akidah dan kaedah yang tidak harus dipertikaikan. Dan masalah ini telah dimaklumi betapa wajibnya sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berakhirnya khilafah Utsmaniyah. Utsmaniyah ni akhir sekali khalifah Islam ni 1924. Baru lagi tak sampai 100 tahun ni, kita 2020. Kalau masuk 2024 cukup 100 tahun dunia ni kehilangan khilafah Islam. Jadi kita ni sepatutnya mengembalikan balik hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di Arab Saudi, Sudan ke sebagainya laksana hudud qisas, tapi tidak menyeluruh. Tidak boleh disebut lagi sebagai khilafah. Kerana diwarisi saja. Lepas bapa atuk anak apa? Bapa, anak, cucu cicit. Bukan ikut majlis syura, ya. Tak betul. Jadi maksudnya kalau keturunan dia punya sekutu dia, kaum kerabat dia kena tangkap, tak kena hudud qisas. Ya. Yang ni tak adil. Betul dalam zaman Rasulullah SAW, dalam sejarah Islam, bila ada kaum Ansar yang mencuri, disabit kesalahan, merayu kepada Rasulullah SAW untuk dilepaskan, maka Rasulullah kata, kalau Sayyidatina Fatimah mencuri pun, aku yang akan potong tangan. Maksudnya tak boleh nak tolak ansur, kompromi, tak boleh. Hukum Islam wajib. Ya? Walaupun umat Islam pernah mengalami situasi yang kadang-kadang menggoncang kedudukan negara Islam, tapi tiada siapa yang sanggup memisahkan agama Islam dan negara atau menolak kedaulatan Islam. Walaupun terdapat beberapa ketua negara yang tidak disenangi peribadinya, hanyalah sekadar peribadinya. Namun memisahkan agama Islam dan negara secara terang-terangan atau bersembunyi tetap dianggap suatu penyelewengan yang tidak pernah dibiarkan. Jadi setelah pada jatuh khilafah ni, pemahaman masyarakat Islam ni makin lama makin goyang. Dianggap Islam ni cukup semayang, zikir, haji, puasa. Tak payah nak laksana hukum Islam ni. Nak diharamkan arak, judi, zina lah, apa, riba ni. Ni hari ni kecoh besar rasuah. Dalam Islam lama dah sebut haram rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang bagi rasuah, terima rasuah. Dua-dua disumbat dalam api neraka. Tapi orang duk anggap, rasuah ni tak berapa haram. Curi, rompak, bunuh tu haram. Bagi dia rasuah ni macam duit kopi, bagi duit apa? Duit bawah meja lah, duit apa, banyak istilah lah. Duit 10% lah, 20% lah. Dia tak anggap dosa. Macam riba lah. Riba hari ni orang tak anggap dosa. Sebab nak beli rumah, beli kereta, beli motor ke apa punya pasal. Termasuk beli handset, beli apa yang kecil-kecil ni pun. Tuan-tuan kena hati-hati. Kata terlibat riba. Yang bukan perbankan Islamik banking ni, yang terlibat dengan konvensional, semuanya ada riba. Sebab dia melabur dekat benda syarikat mana tak tahu. Kilang arak ke syarikat judi ke apa ke, untung banyak. Kita pun simpan duit situ. Jadi terlibat dengan riba. Riba ni dosanya 36 kali lebih besar pada zina. Kalau beli rumah tu 30 tahun, 30 tahun lah terlibat dosa. Beli kereta 7 tahun, 7 tahun lah terlibat dosa. Jadi hati-hati tengok. Kadang-kadang bank memang je tu, dia kata yang Islamik ni tak boleh lulus saja.
Yang konvensional ni insya-Allah kita boleh. Insya-Allah pula tu. Tu yang pelik tu. Dah lulus, alhamdulillah. Yang riba apa boleh sebut alhamdulillah. Tak apa cek, janji boleh beli dulu, pakai dulu. Nanti akan datang kita usahalah tukar. Sebab dia memang akan buat payah. Nak beli motor pun saya tanya dah saja pergi kedai motor kedai Cina ke mana. Nak beli ni boleh tak? Dia kata boleh cik, nak beli berapa bagi ni slip bank lah apa kan. Dia kata yang Islamik punya ada tak? Apa Maybank ke apa kan yang Islamik punya financing ni. Dia kata tak boleh lah, 10,000 ke atas lah boleh. 10,000 bawah kita pakai kredit biasa lah. Yang konvensional lah. Maksudnya banyak yang terlibat riba lah. Ya. Tapi kalau kita dah memerlukan nak kena beli, tak apalah. Cuma yang boleh elak boleh. Yang tak boleh elak nak buat macam mana? Contoh beli tu. Insurans kereta tu kan. Kadang yang jenis murah-murah dia tak ada yang takaful. Ya. Sebab tu insurans kereta kalau boleh ambil yang takaful, alhamdulillah lah. Dimaafkan kalau yang tak ada pilihan lah. Ni ada pilihan, boleh rumah, boleh kereta, ada pilihan. Jadi boleh buat. Ada pilihan lagi, boleh beli cash. Sebab ada duit. Kadang-kadang beli tu, tuan-tuan beli apa? Peti ais ke, mesin basuh ke. Bayar bulan-bulan murah. Tapi kalau ada duit, boleh bayar cash. Semua bila bayar cash, habislah duit simpan. Kalau ada duit, bayar terus. Tak apa. Habis duit sikit sebab tak nak terlibat riba. Ni bayar bulan-bulan lebih mahal. Kan? Terlibat riba dia. Betul hati-hati kita ingat. Nampak macam tak ada apa. Kan? Sebab tu akhirat esok, ada orang bingung kenapa dia masuk dalam api neraka. Saya jaga semayang dah. Zikir elok dah. Sebagainya pergi umrah haji dah. Pun ada dosa riba. Ni ada dosa pula rasuah. Ya. Apa sebagainya. Ini virus sibuk kena tangkap puasa tu, tengah puasa ni. Ada seorang sahabat kita ni di Melaka. Ada terlibat pengak puasa lah. Jabatan mana tak payah sebut lah. Terlalu banyak sangat ambil duit rasuah. Kaya lah hidup mewah. Anak semua hantar overseas. Takdir Allah SWT, yang belajar jauh-jauh overseas ni balik ingatkan boleh jadi orang besar lah, pegang jawatan sikit-sikit. Tak habis belajar lagi, balik sebab apa? Sakit mental. Dua-dua anak orang kata disabit. Sakitnya sakit mental lah, sakitri. Gila lah, mudah sebut. Jadi mak ayah ni jadi bingung, kenapa anak aku jadi gila? Elok dulu belajar sampai overseas. Sebab apa? Sebab rezeki itu tak berkat. Bukan kata tak berkat, haram lah. Berkat tak berkat ni kadang halal tapi tak berkat. Contohnya duit tu ada tapi tak berapa nak sedekah. Masanya ada tapi tak pergi ke masjid surau, contoh kan. Itu yang berkat tak berkat tu. Yang ni terlibat haram terus. Tapi itu yang Allah bayar cash. Jangan nak tunggu sampai tahap macam tu baru nak insaf taubat. Kalau ada 5 orang, 5 jadi gila baru nak taubat. Contoh lah. Jangan jadi macam tu. Jangan sampai Allah nak bagi musibah sampai tak boleh bangun. Terbaring stroke ke apa baru nak insaf taubat. Waktu Allah bagi kita nyawa bernafas ini, sebenarnya ni peluang Allah nak suruh kita bertaubat. Sebab tu setiap kali kita bangun tidur tu doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepada Allah kami kembali. Maksudnya setiap kali bangun tidur tu kita ni daripada mati. Sebab tu kata ulama ni, dia bagi satu contoh. Hidup dalam dunia ni ibarat apa? Dia kata ibarat cawan dengan gelas dengan air. Gelas dengan air. Kalau kita minta air, insya-Allah gelas
dapat sekali. Ya. Tapi kalau kita minta gelas saja, dapat gelas kosong. Contoh kan, ni bukan gelas lah, gelas plastik ni. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau air itu diumpamakan macam akhirat. Bila kita doa pada Allah nak dapat akhirat, nak dapat keberkatan, halalan thayyibah sebagainya, nak dapat redha Allah, maka kita minta air, dapat gelas sekali. Gelas tu ibarat dunia hari ini. Ya. Dunia Allah bagi harta sebagainya, keluarga. Alhamdulillah. Tapi kalau kita minta dunia saja, gelas saja, air tak dapat. Ya. Macam orang tanam padi lah. Tanam padi, tumbuh rumput sekali tu. Tapi kalau tanam rumput saja, ada keluar padi. Tak ada kan? Jadi, tapi itu bukanlah manfaat rumput tu. Cuma nak katanya, bila kejar akhirat, dunia datang sekali. Tapi kalau kejar dunia saja, akhirat tak datang. Jadi sebab tu orang ni kena fikir jauh wawasannya sampai akhirat esok. Aku hidup dalam dunia ni berkat tak berkat. Tu bila viral kena tangkap sekian-sekian penguat kuasa rasuah, sabit kesalahan. Rupanya rasuahnya bukan sekali dua. Tiap-tiap bulan macam gaji. Ada yang satu tempat dapat 300. Ada yang sampai 300, 3,500. Lebih pada gaji dia kot. Itu kalau 10 tempat, 20 tempat. Ini macam mana? Sebab itulah, kadang orang niaga ni kadang susah je. Niaga nasi lemak ni pun, jual burger saja pun. Tapi nak dapat lesen susah ya amat. Ya. Naik turun jumpa orang ni. Bukan buat benda haram. Buat benda halal, payah nak dapat lesen. Rupanya disebabkan orang ni ada kepentingan, dia boleh dapat duit. Contoh seorang ni pegang 10 kedai. Kalau satu kedai 300, 10 kedai 3,000 dia dapat. Dia pegang lagi 10 gerai lain pula. Kaya dia macam tu sajalah. Tapi duit haram. Tu nak kena tengok. Sebab orang hari ni tak takut dosa dah. Sebab tu akhir zaman ni Nabi sebut manusia ni tak boleh beza halal haram. Manusia sampai tak boleh beza dosa pahala. Jadi sebab itulah sesiapa yang menyatakan bahawa Islam tiada hubungan dengan negara atau tiada hubungan di antara Islam dan politik atau menegakkan negara Islam tidak perlu di zaman hari ini adalah menzalimi diri sendiri, termasuk di antara dosa-dosa besar. Dia kata Islam hari ini tak ada kaitan nak tegak negara ke negara. Kaitan dengan politik apa, politik lain, Islam lain. Cukup semayang, puasa, zikir, umrah, haji, cukuplah Islam lah tu. Yang lain-lain tak payah nak ambil kisah lah. Yang ni menyebabkan terjejas akidah kita. Seolah kita rasa Islam ni tak lengkap. Tak betul Islam yang sebenar. Ni banyak kali dah sebut. Pengajian, mana-mana pengajian kuliah. Kalau kita belajar kitab-kitab Jawi pun, Meniatul Musalli pun belajar bab solat. Tapi ada dalam tu bab politik Islam. Memilih pemerintah sebagainya. Maksudnya tidak diasingkan solat dan politik Islam. Kita baca surah Al-Hajj. Surah pasal haji. Tapi ada ayat Quran tentang politik Islam. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Adalah orang-orang yang diberikan kuasa pemerintahan itu, mereka ni mendirikan solat, membayar zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Sebab tu jadi pemimpin ni bukan untuk kempen pilihan raya saja. Dia kena tengok rakyat dia ni, kalau ada seorang tak semayang, dia tanggung dosa sama. Lepas tu Sayyidina Umar tiap-tiap malam pergi round tengok. Ada tak rakyat dia tak cukup makan minum. Ada tak rakyat dia tak ada tempat tinggal sebagainya. Kerana apa? Kerana dia akan dipersoalkan di akhirat esok.
Kerana kalau kata Sayyidina Umar, kalau seekor kambing yang mati pun di hulu sungai mana-mana, sungai Nil ke mana ni, mati disebabkan tak dapat makan rumput ke apa, seorang pemimpin tu pun akan dipersoal akhirat esok. Kenapa membiarkan binatang mati? Binatang mati pun pemimpin kena tanya akhirat esok. Apatah lagi orang. Jadi maksudnya amanah itu berat. Itu sebagai amanah ni sebagai taklif, bebanan, bukan tasyrif, kemuliaan. Ya. Tapi orang tak nampak benda tu. Dia anggap jadi pegang jawatan sesekian ni mulia, hebat. Dapat pangkat sesekian, datuk ke Tan Sri ke apa ke. Orang bersalam, cium tangan. Ini tak boleh cium tangan dah. Ya. Salam pun tak boleh. Ya. Jadi dianggap sebagai satu kemuliaan, satu kelebihan. Itu Nabi tak sebut antara tanda akhir zaman, dilantik pemimpin yang pegang amanah itu daripada orang yang pentingkan diri sendiri semata-mata. Fikir perut dia saja. Fikir perut dengan bawah perut. Ya. Fikirkan nafsu semata-mata. Dia bukan untuk kebajikan rakyat. Ini salah. Sebab itu bila pilih pemimpin ni yang Allah sebut tadi, yang jaga solat, yang bayar zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jangan solat pun tidak. Ni lantik jadi pemimpin, semayang pun tidak, tutup aurat pun tidak. Benda basic paling asas. Macam mana ada setengah orang pula dia kata tak apalah. Itu benda kecil-kecil je, setakat solat, tutup aurat ni benda kecil. Memimpin negara ni lebih besar. Mudah-mudah dianggap benda tu kecil. Ya. Mana dosa kecil, dosa besar mudah tak tahu dah akhir zaman. Ya. Okay. Dan setiap orang Islam yang memahami ikrar syahadahnya, mengetahui bahawa di antara kandungannya ialah kemestian menegakkan negara kerajaan Allah di bumi sebagaimana seluruh alam ini wajib patuh kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sebarang langkah mencipta hukum dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah adalah syirik dan tidak harus diampunkan. Maksudnya apabila kita faham dah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita faham selain pada semayang, puasa, zakat, haji, itu rukun Islam tu menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kerajaan Islam itu. Memang pemimpin tu hari ni banyak orang Islam, tapi hukum Islam tu tak terlaksana. Bila tak terlaksana, mana ada negara Islam? Kan? Dan sebarang undang-undang itu kena ikut undang-undang Allah SWT. Patutnya mahkamah sivil apa ni ikut mahkamah syariah. Bukan mahkamah syariah, ia ikut mahkamah sivil. Mahkamah syariah pula lebih rendah. Ni mahkamah syariah ni untuk orang nikah cerai saja. Nak rujuk, talak ke apa sebagainya. Ya, kecoh hari ni. Banyak isu cerai-cerai. Ya. Ni akhir zaman ni. Apa nama? Tapi melibatkan bunuh ke rompak curi, mahkamah sivil. Ya. Hatta melibatkan anak-anak ni, penjagaan anak-anak. Kan? Bila ayah Islam, isteri ni kafir, ya, masuk mahkamah sivil. Jadi ibu bapa tu dia sebut siapakah lahir mak ayah. Jadi anak tu contoh ada 4 orang, 2 ke ayah Islam, 2 ke mak kafir. Ni salah. Dalam Islam, agama nombor 1. Maksudnya kalau kita ni ada 4 orang anak, 4 ni kena selamatkan, dia ikut ayah Islam, jangan ikut mak tu. Jadi peranan hakim tu penting. Ya. Bukan kata kita kena adil lah, anak ada 4, 2 ikut ayah, 2 ikut mak, mak kafir. Jadi macam mana dia besar nanti dah hakim balik sebagainya. Ya. Sebab tu Islam ni menyelamatkan akidah. Sebab tu kena faham dari segi undang-undang Islam tu. Tapi hari ni nak ikut sama rata habis lah. Kalau kafir dengan Islam sama rata, lagi rosak lah.
Ya. Itu apatah lagi waktu kematian tu. Disebabkan muallaf ni tak apa nama laporkan, tak daftarkan dia muallaf, tak ada bukti dia ni Islam. Jadi bila mati buat cara kafir lah, cara Hindu, cara Kristian. Tapi kawan-kawan dia, saudara mara dia tahu dia ni Islam lah. Kan, sebab apa? Kena sembunyikan Islamnya daripada orang lain sebab bila di Malaysia ni bila masuk Islam bahaya. Kena simbah muka asid lah. Macam-macam diancam bunuh lah sebagainya. Walaupun undang-undang ada, polis ada, semua ada. Tapi dia boleh buat jahat lebih lagi. Kan? Jadi nak selamat, sembunyikan Islam dia. Ya. Saya pun ada beberapa orang mu'alaf ni yang masuk Islam. Dia beritahu kepada kita, dia masuk Islam untuk sekolah lagi. Bila hari Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat, macam mana? Senyap-senyap lah, keluar lah. Boleh sembahyang. Ya. Di rumah pun, makan kat bilik je. Tak makan kat meja. Makan kat meja dah makan sekali ramai-ramai tu. Mana halal haramnya. Ya. Susah. Tapi dah bila dah kerja sendiri berdikari, senang lah. Tapi kadang-kadang bila dah kerja sekalipun, kena mak ayah ni kaya sebagainya, dia berhentikan kat kreditnya duit sebagainya. Jadi selai sepinggang juga. Sebab tu kalau kita jumpa mu'alaf ni yang kesusahan, bantulah. Tapi nak kena tengok cek juga yang betul-betul. Ni kadang datang masjid mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Orang pun derma, dapatlah beribu. Lepas tu esok dia pergi masjid lain pula. Dia kata saya baru masuk Islam. Mengucap lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Berapa kali kau nak mengucap? Kan 10 kali. Sebab bila dia mengucap je orang pun sukalah, seronok, orang pun derma lah kat dia apa kan. Dia pun ambil kesempatan kalau macam ni 10 kali masuk Islam pun sanggup. Ya. Kalau sekali masuk dapat 3,000, 10 kali masuk dapat 30,000. Ya. Ada juga ambil kesempatan macam tu. Kena ustaz-ustaz pun kena tipu juga rupanya. Kan? Kita seronok dah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir lagi kan. Masuk Islam. Oh, seronok. Rupanya dia pun dalam hati takbir juga. Seronok juga aku, sengih dapat duit. Kan? Tengoklah yang jenis buat jahat ni tak banyak. Sebahagian saja. Yang betul-betul nak masuk Islam ni banyak lagi. Kan? Itulah Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama Allah sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh kita manusia buat undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang Allah. Islam kata sekian-sekian haram, judi, zina, agak haram. Kita pula boleh buat akta apa? Akta judi lah apa sebagainya. Ada judi haram, judi halal. Ya orang marah hak kena tangkap tu judi haram sebab tak ada lesen, permit. Bila dia apply permit lesen, bawah signboard, jadi halal. Tak kena tangkap. Kan? Boleh berjemaah pula beratur situ. Ya. Sport Toto lah, Damacai lah. Apa lagi? Magnum lah. Damacai tu gambar kuda. Sikit lagi nak buat judi halal, bergambar unta. Ya. Ni yang judi halal punya, Islamic punya judi. Ya. Bengkrak lah, bengong habis lah. Ya. Sebab nak bagi nampak benda ni boleh. Pada Allah sebut haram, haram lah. Tak ada nak bagi lesen, tak ada lesen lah. Ya. Kelab malam ke apa, ni jadi keliru habis. Pesta arak lah, apa, Oktoberfest, diberi permit lesen lah. Padahal tak dibenarkan. Kan? Jadi sebab itulah jangan jadi keliru. Jangan bagi kita ni celaru. Padahal hukum Islam tu jelas. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Sungguhnya halal itu jelas, haram itu pun jelas. Ya. Sebenarnya jelas, tapi yang tak jelas di antaranya ada perkara mutasyabihat, mustabihat. Yang tak jelas yang kena pergi mengaji, berguru, menuntut.
Yang jelas halal haram, kita teruskan. Faham dah? Yang tak jelas ni macam mana? Yang tadi hukum riba ni ada yang tak faham. Kan? Yang mana lagi hukum dari segi fiqahnya, bab semayangnya sebagainya. Jangan bab semayang puasa saja. Masuk bab muamalat sebagainya, bab-bab lain. Ya? Jadi itulah sebanyak kita pada malam ni sebab isyak tu dah kena berhentilah. Doa pada Allah SWT diberikan taufik wal hidayah. Doa pada Allah SWT semoga Allah berikan kita kekuatan iman dan amal. Dan doa pada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Di belakang tu saya buat satu tabung untuk sekolah rendah integrasi teras Islam. Seriti Shah Alam ni sekolah kita ni perlukan bantuan. Waktu PKP ni hampir tutup tuan. Mak bapak tak boleh nak bayar yuran lah. Sebab dia pun tak ada duit. Ya. Jadi insya-Allah segala infak, wakaf dan sebagainya, moga-moga Allah akan murahkan rezeki, panjangkan umur dan tolak daripada segala bala dan penyakit. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang kurang pada saya sendiri. Sama kita tok dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.